Dan kita bakal menyambut Hari Kebangsaan tidak lama lagi sebenarnya, dalam 2 bulan lah kita akan sampai ke tarikh keramat 31 Ogos, 3 bulan maafkan saya. Jadi kita akan sampai ke tarikh keramat itu dalam pada kita sedang menuju ke arah membina sebuah negara yang maju, yang progresif. Namun rukun negara, sejauh mana ia masih relevan dalam pembinaan negara, dan adakah anda ingat tentang 5 prinsip tersebut? Lebih penting lagi, apakah objektif-objektif yang ingin dicapai, yang mana prinsip-prinsip ini akan sepatutnya membantu kita mencapai objektif rukun negara tersebut? Jadi kita nak membincangkan dengan berlanjut berkenaan dengan topik kita, rukun negara ini, bagaimana ia boleh memperkukuhkan perpaduan kita sebagai masyarakat Malaysia. Dua tetamu kami bawakan. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Haji Badli Syasham Baharin selaku Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia, juga Dr. Sabaria Baharun selaku Ketua Kluster Perpaduan Nasional Pertubuhan Ikram Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kedua-duanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tuan Haji, mukadimah kepada perbincangan kita. Apakah sebenarnya Pertubuhan Ikram Malaysia? Pertubuhan Ikram Malaysia ini sebenarnya adalah organisasi Islam yang mengajak masyarakat Malaysia ke arah kebaikan dan kebahagiaan, berteraskan kepada landasan Islam yang syumul, yang keseluruhan. Jadi kami juga adalah organisasi dakwah, tarbiyah dan kebajikan. Kami ingin membumikan Islam wasati. Nah, saya ingin terangkan sikit pasal Islam wasati ni. Dia selalunya diterjemahkan sebagai moderat, Islam moderat, tapi that's not the right. Itu bukan definisi yang sebenarnya. Sebenarnya wasati ini bermaksud kecemerlangan, keseimbangan, keadilan dan keterpilihan. Jadi ini yang kita nak bawa dalam masyarakat Malaysia, mendidik masyarakat Malaysia ke arah kecemerlangan, keadilan, keseimbangan. Jadi kami menggagaskan bahawa Malaysia ni untuk menjadi negara rahmah. Rahmah ni maksudnya dengan definisi itu adalah sebuah negara yang aman, makmur, sejahtera, progresif dan memelihara kelestarian alam sekitar. Dan di bawah negara seperti ini, rakyatnya hidup saling bahagia, menghormati, bekerjasama. Jadi kita ingin mengajak masyarakat Malaysia ni, rakyat Malaysia keseluruhannya, kita kerjasama, kolaborasi ke arah membina Malaysia yang terbaik, Malaysia yang cemerlang, Malaysia yang unggul, Malaysia yang akan terkenal nanti di persada antarabangsa. Itu yang kita nak bawa ke arah itu, insya-Allah, mengajak rakyat Malaysia ke arah itu. Dan ada 12 ciri negara rahmah yang kita telah gagaskan. Saya tak dapat nak terangkan semua, tapi antaranya kepimpinan yang kompeten dan berintegriti, undang-undang yang adil, agihan kekayaan yang saksama, kan. Jadi ini semua saya ingat negara yang diimpikan oleh semua masyarakat Malaysia, insya-Allah. Jadi kita dalam rangka Malaysia Madani sekarang ini, kita ingin sama-sama membina negara ini, melalui sistem pembinaan sistem nilai yang murni, yang membawa insya-Allah masyarakat kita ke arah yang lebih baik. Dan kehidupan seperti ini bukanlah kehidupan utopia. Ianya boleh dilaksanakan dengan kerjasama semua pihak. Dr. Sabaria, antara perkara ataupun program dilaksanakan ataupun diterajui daripada Ikram adalah bicara bina negara. Dan topik tentang rukun negara kali ini dipilih untuk program ini. Kalau pun boleh kongsikan sedikit sebanyak berkenaan program yang dilaksanakan oleh Persatuan Ikram ini. Okey. Mungkin saya boleh ceritakan sedikit tentang bicara bina negara. Dia merupakan yang kita panggil BBN. Dia adalah merupakan satu bentuk program forum di mana dalam program ini kita membicarakan tentang isu-isu masyarakat. Dan kita bincangkan dalam secara berilmiah di mana kita tampilkan beberapa pakar yang dalam bidang tersebut. Ini adalah merupakan topik yang kita ambil berlandaskan kepada 5 fokus kita yang daripada ciri negara rahmah tadi. Kita telah gagaskan kepada 5 fokus kita dalam yang kita panggil sebagai segmen gerak kerja kita, iaitu agenda nasional. Di antaranya ialah kepimpinan berwibawa, keluhuran undang-undang, dan satu lagi dari segi dalam bentuk masyarakat progresif, perpaduan nasional dan juga ekonomi, kemakmuran ekonomi. Jadi di sini kita topik-topik tadi adalah merupakan membincangkan perkara-perkara tersebut. Jadi kluster perpaduan adalah mengambil kira dalam bentuk ini untuk mengajak pada masyarakat atau memberi pendidikan pada masyarakat kepada konsep perpaduan, dan antaranya ialah kita lihat perpaduan tu dia very sinonim dengan rukun negara, very sinonim dengan rukun negara. Jadi itu yang kita kita harapkan dengan adanya BBN kita esok yang membawa isu rukun negara ini dapat
memberi pemahaman pada masyarakat. Sebabnya kalau kita lihat rukun negara ni kenapa kita pilih, macam tadilah ramai yang kita tahu dia ada diberikan dalam untuk dia ada dua bahagian. Bahagian pertamanya dalam untuk objektif dan satunya adalah 5 prinsip tu. Banyakkan kita ialah kita hafalkan itu je. Tetapi apa objektif dia? Ramai yang tidak faham. Objektif antaranya ialah untuk menyemarakkan perpaduan dan juga supaya kesejahteraan dan keharmonian rakyat dapat dinikmati, dan juga kalau kita lihat ialah untuk semua masyarakat ini berganding bahu walaupun keberbagaian yang kita ada tadi untuk membina negara kita yang progresif. Jadi itu yang kita nakkan, terutamanya adalah kepada anak muda. Dan mungkin anak muda tu memang tidak lihat, sebab kita tahu kenapa terbentuknya rukun negara ini pada tahun 1970 diisytiharkannya ialah selepas peristiwa 13 Mei. 13 ya. Jadi rukun negara mempunyai peranan dan fungsinya pada ketika itu. Namun pada tahun 2023 sejauh mana prinsip-prinsip objektif itu telah tercapai ataupun tidak, dan sejauh mana prinsip-prinsip ini masih lagi perlu didokong oleh rakyat Malaysia, sedangkan ada yang sudah tak ingat 5 prinsip. Bahkan kita pun mungkin tak tahu objektif rukun negara. Ya. Yang kita tak nafikan rukun negara sebenarnya telah memainkan peranan dia sedikit sebanyak kepada melahirkan kesepaduan dalam masyarakat Malaysia ini. Kalau kita lihat sekarang ini, alhamdulillah sejak 50 tahun yang lepas tidak ada insiden keganasan yang berlaku yang melibatkan antara etnik ataupun antara agama atau antara kaum kan. Jadi sedikit sebanyak saya fikir rukun negara telah mainkan peranan dia. Rukun negara lebih kepada membentuk identiti Malaysia, identiti negara, kan? Identiti sebuah masyarakat yang kita impikan. Ya? Dan ada kebaikannya, iaitu yang disebutkan tadi, objektifnya adalah untuk membina masyarakat yang berpadu, masyarakat yang mengeratkan perpaduan, kan? Masyarakat yang mana boleh meraihkan kepelbagaian kebudayaan di antara mereka. Itu antara objektif rukun negara. Sedikit sebanyak telah tercapai juga. Tapi kita nak selepas 53 tahun ni kan, rukun negara telah diperkenalkan. Apa selepas ini, kan? Jadi memang ada manfaatnya, tapi kita perlu lihat bahawa ini pun still work in progress, satu perkara yang masih lagi berterusan. So selepas ini sebenarnya kami nak tekan kepada apakah langkah praktikal yang boleh kita buat, apakah pelan tindakan, apakah komuniti yang boleh kita bina. Jadi contohnya mungkin kita boleh bina komuniti rahmah contohnya, yang terdiri daripada pelbagai kaum agama ini boleh hidup aman damai dan juga menyelesaikan masalah antara mereka. Apa-apa masalah yang timbul boleh diselesaikan, kan? Dan juga untuk membina mindset tu, budaya, mindset, kan? Kalau dulu memang kita dari sekolah tu kita memang mengangkat ikrar tu, maka kami rakyat Malaysia dan sebagainya. Sekarang dah tak ada, kan? Dan kita pun duduk di taman-taman perumahan yang berasingan antara satu sama lain, kan? Jadi kita kena bina balik, pupukkan semangat perpaduan ni, semangat kolaborasi ni. Jadi kita kena bina balik the spirit of collaboration. Semangat kolaborasi itu kena hidupkan balik, insya-Allah, untuk kita memetakan satu kehidupan, satu salah tuju future yang lebih baik, insya-Allah, untuk Malaysia. Baranya itu disediakan oleh pihak Ikram, Persatuan Ikram sendiri, di mana esok akan berlangsungnya program BBN ini. Kalau doktor boleh kongsikan dengan lebih lanjut berkenaan sesuatu program ini. Okey, tajuk BBN kita ialah 5 dekad rukun negara, di manakah perpaduan kita. Ya? Jadi kalau kita lihat kan, ini adalah merupakan program yang kita laksanakan dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara, dan juga kita ada Institut Kajian Etnik UKM, dan juga kita ada Ajar Demokrasi dan juga Gabungan Bertindak Malaysia, dan juga Majlis Persatuan Pelajar UiTM. Jadi ini adalah merupakan kerjasama antara mereka, dan kita akan tampilkan tiga ahli panelis kita. Antaranya ialah Presiden kita sendiri yang akan membincangkannya, dan mungkin daripada aspek ataupun aspirasi Ikram itu sendiri, bagaimana nak kita sampaikan konsep rukun negara ini kepada masyarakat. Dan juga kita ada pakar perpaduan kita, iaitu Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri daripada kita sendiri,
tadi dan dia merupakan antara yang mengetuai dasar perpaduan yang pengubalan dasar perpaduan negara dan juga Wong Chin Huat iaitu penganalisa yang biasa dikenali sebagai penganalisa politik tetapi juga dia banyak membincangkan atau komentator dalam isu-isu masyarakat. So ini adalah merupakan antara mereka yang telah kita jemput dan kita adakan di UKM di UKM esok pukul 10 dan kerjasama dengan perpaduan Kementerian Perpaduan Negara dan kita ada KSU itu sendiri yang akan hadir sebagai yang akan meresmikan dan kita ajak penonton-penonton yang menonton program kita pagi ini untuk bersama-sama kita. Kita ada secara live dan seronoknya ialah datang dengan live lah bersama-sama kita dekat UKM dan mungkin boleh lihat portal kami Ikram untuk melihat di mana tempat yang akan kita adakan. Jadi jom kita bersama besok insya-Allah. Baik, tuan sekali anak-anak muda lah turunlah padang. Datang bersama-sama untuk bincangkan isu rukun negara, isu-isu yang mungkin anda sendiri berasa agak jauh kerana rukun negara telah pun digagaskan pada 1970. 2023 sudah 53 tahun sebenarnya jarak di antara gagasan rukun negara itu dan juga tarikh hari ini. Jadi apa kata anda warga muda negara dan sejauh mana rukun negara masih lagi relevan kepada anda? Datang dan bincangkan. Terima kasih.